Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slot kali ini saya akan membentangkan tentang kaedah resam Utsmani yang diaplikasikan dalam Al-Quran kita sekarang. Sebelum tu, nama saya Nurhani Syifa binti Arzimi dari kelas PPISMP PA1. Pertama sekali kita tengok dulu apakah kelebihan resam Utsmani. Kelebihan yang pertama ialah bersifat taufiki daripada Rasulullah. Maksud bersifat taufiki kat sini ialah resam Utsmani ni adalah merupakan satu kaedah yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat dengan secara langsung. Jadi bermakna resam ni sebenarnya memang datang daripada Allah. Oleh itu Rasulullah ni takkan mengajar sesuatu perkara tu kepada para sahabat melainkan perintah wahyu daripada Allah. Kelebihan resam Utsmani yang kedua ialah menepati salah satu rukun bacaan Al-Quran. Jadi seperti yang kita tahu, baca Al-Quran ni adalah satu galakan dan mendapat ganjaran pahala bagi sesiapa yang membacanya dengan menepati rukun. Para ulama juga telah bersepakat mengatakan bahawa rukun bacaan Al-Quran yang betul ada 3 perkara, iaitu hendaklah bertepatan dengan salah satu daripada masaf-masaf Utsmani, sama ada yang dihantar ke Madinah ataupun Mekah, ataupun masaf yang disimpan oleh Saidina Utsman, iaitu Masaf Al-Imam. Kemudian untuk tajuk ini saya memilih surah Al-Baqarah ayat 144 dan 145. Sebelum kita masuk pada kaedah resam Utsmani, saya sentuh sikit bahagian hukum tajwid yang terdapat dalam petikan ayat ini. Hukum tajwid pertama yang kita dapat lihat kat sini ialah ikhfa hakiki, iaitu apabila tanwin bertemu dengan ta, cara bacaannya juga ialah didengungkan 2 harakat. Contohnya qiblatan taradaha. Seterusnya idgham bila khunnah apabila nun mati bertemu dengan ra, dan cara bacaannya ialah masuk tanpa dengung. Contohnya mir rabbihim. Selain itu di sini juga terdapat izhar halqi apabila tanwin bertemu dengan ain. Cara bacaannya ialah jelas tanpa dengung. Contohnya bi khafilin amma. Seterusnya terdapat juga idgham ma'al khunnah di sini apabila tanwin bertemu dengan mim. Jadi cara bacaannya ialah perlu didengungkan 2 harakat. Contohnya ayatim ma tabi'u qiblatak. Di tanwin dan mim tu perlu didengungkan 2 harakat. Dan juga iklab terdapat di sini, iaitu apabila nun mati bertemu dengan ba. Cara bacaannya didengungkan 2 harakat. Contohnya mim ba'di. Kemudian di sini juga ada hukum mad. Hukum mad ni terdiri daripada 3 huruf, iaitu alif, waw dan ya. Kat sini kita boleh jumpa mad asli. Contohnya allazina. Ia perlu dibaca panjang 2 harakat pada huruf ya tersebut. Dan akhir sekali ialah mad arid li sukun. Mad arid li sukun ni ialah mad asli yang diwakafkan. Dia perlu dibaca panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Mad arid li sukun ni selalunya dia duduk di hujung-hujung ayat. Contohnya kat sini ialah az-zalimin. Cara bacaan macam ni, idzal laminaz zalimin. Seterusnya kita masuk pada kaedah yang digunakan dalam penulisan resam Utsmani. Kat sini kita ada 5 kaedah. Yang pertama ialah hazaf, iaitu membuang huruf. Yang kedua az-ziyadah, iaitu menambah huruf. Yang ketiga hamzah, iaitu penulisan hamzah. Dan yang keempat al-ibdal, iaitu mengganti huruf dengan huruf yang lain. Dan yang kelima ialah al-wasal wal-fasal, iaitu menyambung dan memisah tulisan pada kalimah dan huruf. Kaedah pertama ialah hazaf. Hazaf ni membuang atau mengurangkan sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu. Maksudnya huruf-huruf yang tak ditulis tapi wajib dibaca, sama ada ketika wasal ataupun wakaf. Terdapat 6 huruf yang dibuang mengikut kaedah resam Utsmani, iaitu alif, waw, ya, lam, nun dan huruf-huruf permulaan di beberapa surah-surah tertentu. Kat sini kita dapat contoh hazaf ikhtisari.
Maksudnya hazaf pembatasan yang bermakna hazaf alif pada kalimah-kalimah tertentu tanpa melibatkan kalimah-kalimah lain. Contohnya hazaf alif pada kalimah Alkitab. Pada asalnya ada alif dekat ta tu, lepas ta tu, tapi mengikut resam Usmani dia buang. Contoh yang kedua pula ialah hazaf huruf lam. Huruf lam yang didahului oleh alif lam ma'rifah, sama ada ia mufrad, musanna ataupun jamak. Contohnya allazina, pada alif lam tu dibuangkan alifnya. Selepas itu ziyadah. Ziyadah ni penambahan huruf pada tempat-tempat tertentu. Kat sini kita dapat lihat contohnya tabi'u. Selepas huruf waw ganti nama pada jamak muzakkar yang bersambung dengan fi'il mudhari' berada di hujung kalimah. Begitu juga dengan contoh yang di bawah, utul kitab. Selain itu kaedah hamzah. Kaedah hamzah di sini kita dapat hamzah al-qata'i, iaitu huruf hamzah yang terletak sama ada di permulaan ataupun pertengahan ataupun di hujung kalimah. Ia tetap dibaca sama ada memulakan bacaan padanya ataupun menyambungkan bacaan dengan kalimah sebelumnya. Contohnya wa innal ladzina. Seterusnya hamzah al-wasal. Hamzah al-wasal ini terbagi pada dua bahagian, iaitu sama ada dikekalkan atau dibuang. Apabila bentuknya dikekalkan, maka ia ditulis dengan huruf alif seperti kalimah al-haram. Seterusnya kaedah ibdal. Kat sini kita jumpa ibdal huruf alif kepada ya. Dalam kaedah penulisan Al-Quran bersama Usmani ini, huruf alif akan diibdalkan kepada huruf ya pada beberapa keadaan yang tertentu. Keadaan-keadaan yang dimaksudkan itu ialah, contoh kat sini, qad nara, apabila alif terletak di hujung kalimah walaupun ia berhubung dengan dhamir ganti, so ada ya belakang tu. Dan akhir sekali kaedah al-wasal dan al-fasal. Kaedah ini menyambung dan memisahkan tulisan pada huruf-huruf atau kalimah-kalimah tertentu. Tetapi di sini pada petikan ayat ini saya jumpa al-fasal sahaja, iaitu pada contohnya ditulis dengan berpisah wa haitsu ma kuntum. Haitsu dan ma tu dipisahkan. Sini juga saya sertakan tanda-tanda wakaf bersam Usmani yang diaplikasikan dalam Al-Quran yang kita gunakan sekarang. Ini adalah antara contoh yang terdapat dalam petikan surah ini. Akhir sekali kita sampai di penghujungnya. Ni rujukan saya telah merujuk pada 3 laman web ni, dan satu lagi saya juga merujuk kepada Al-Quran. Saya juga nak minta maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan dalam semua slide ni. Akhirul kalam, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk melihat kerja pembentangan saya ini. Sekian, terima kasih.